Okey, jadi kita dah nak mulakan dah kelas kita pada petang ini. Kelas kita sebenarnya bermula pukul 5.30, tapi memang selalunya kalau kelas dengan cikgu, cikgu akan direct sikit, cikgu akan tarik sikit 5 minit untuk bagi peluang kat kawan-kawan yang lain masuk. Sebab apa? Sebab bila kawan kamu masuk tengah-tengah kelas, maksudnya tengah-tengah cikgu bercakap, tengah-tengah cikgu menerangkan, dia jadi, kat mana cikgu tengah ajar sekarang? Jadi, apa yang kita nak belajar? Okey, yang pertama, bulan pertama adalah cikgu akan memfokuskan tajuk algebra. Elisa Natalia tahu ke algebra tu apa? Alamak, lag. Okey, siapa tahu algebra tu apa? Airil tahu tak algebra tu apa? Tak tahu itu. Okey, jadi kelas ni kita akan kenal apa tu algebra. Nanti cikgu akan terangkanlah apa tu algebra dan cara menyelesaikannya. InsyaAllah senang je. Jadi tinggal fokus je. Okey, kelas kita 2 jam satu minggu. 2 jam satu minggu sekejap ke lama? Aina Husna, dalam seminggu ada berapa hari? 7. 7. Satu hari berapa jam? Tahu tak? 24 jam. 24 jam. Okey, sekarang masing-masing cuba tekan 24 darab 7. Okey, cuba tekan kalkulator. 24 darab 7 dapat berapa? Berapa? Alamak, tak ada kalkulator lah masing-masing. Berapa? 168. Okey, 168. 168. 168 jam dalam masa satu minggu. Satu minggu kamu kelas dengan cikgu 2 jam sahaja. Daripada 168, 2 jam je kamu jumpa cikgu. Jadi kita fokus betul-betul kelas kita ni. Okey, kelas kita pula petang. Petang ni biasanya orang lemah sikit. Jadi sebelum kelas tadi kamu kena mandi, bagi segar sikit. Okey, habis dah. Jadi cikgu ni, nama cikgu Cikgu Aman. Cikgu akan lead kamu. Satu bulan yang pertama kita fokus kepada algebra. Bulan yang seterusnya kita akan masuk kepada topikal, iaitu by chapter. Cikgu akan tengok by chapter ni bukan cikgu main masuk mula bab 1. Cikgu akan tengok RPH, maksudnya RPT, Rancangan Pelajaran Tahunan Kementerian KSSM. Cikgu akan follow. Okey, jadi kita dah nak mulakan kelas untuk yang beragama Islam. Untuk yang beragama Islam, masing-masing boleh kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, yang beragama Islam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu mula share screen lah. Okey. Sebelum cikgu mula share screen, suara cikgu jelas ke? Suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey. Okey, dalam kelas cikgu jangan malu-malu nak respon tau. Cikgu okey je. Cikgu tak kisah. Nama cikgu Aman selalu ada iklan. Aiman tak kisah. Ni cikgu Aman tak kisah. Okey. Jadi masing-masing kita tengok kepada dua benda. Cikgu bagi tahu kamu, yang pertama adalah yang kita nak fokuskan adalah kamu boleh tengok worksheet algebra. Worksheet algebra. Yang ni cikgu awal-awal saya lagi suruh kamu print. Iaitu kalau kamu tengok algebra dekat sini dia ada X. Dia ada huruf. Nanti cikgu terangkan apa tu algebra. Lepas tu ada lagi satu worksheet. Ada lagi satu worksheet cikgu suruh kamu print. Okey, ini adalah yang basic kat mana cikgu kena kukuhkan kamu tentang integer. Integer. Worksheet ni kamu boleh tengok dekat depan. Ni kita nak buat nanti. Senang je, jangan risau. Benda senang kita senangkan. Benda susah lagilah kita kena senangkan. Okey. Jadi yang pertama sekali kita fokus kepada nombor. Kita pergi kepada nombor. Okey, yang pertama kita pergi kepada nombor. Ya. Cikgu mestilah kena kenalkan kamu tentang nombor. Dah kita belajar matematik. Takkan cikgu nak ajar kamu peribahasa. Okey.
Dalam nombor ada berapa jenis nombor? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sebut je suara. Berapa jenis nombor ada dalam dunia ni? Tak tahu 10. cakap tak tahu. Oh, 10. Masya Allah. Kamu memang hebat. Okey. Okey, ada 10. Lagi ada berapa orang lagi? Okey, sebut je berapa nombor. Cuba cikgu nak dengar. Aina Husnan. Ada berapa jenis nombor dalam dunia ni? Um, 100. Ha, 100. Okey, 100. Cikgu nak tanya Elisa Natalia. Elisa dengar ke cikgu? Elisa nampak lag. Okey, Uzma, last cikgu nak tanya. Ada berapa jenis nombor Uzma? Nombor ganjil, nombor genap. Okey, nombor ganjil, nombor genap. Maksudnya Uzma cakap 2 jenis nombor. Okey, yang pertama dekat sini cikgu nak kamu semua faham. Kita kenal dulu apa jenis nombor. Yang pertama, nombor ada 3 jenis sahaja. Nombor ada 3 jenis sahaja. Cikgu akan buat nota dekat depan ni, sila salin. Okey, yang pertama kita panggil nombor bulat. Kita panggil nombor bulat. Nombor bulat dia ada nama lain dia. Nombor bulat ni dia ada nama lain dia. Macam orang cakap macam nama nickname. Macam contoh SpongeBob. SpongeBob kan orang panggil Bob. Tak tahulah betul ke tak. Okey, nickname bagi nombor bulat dia ada nama lain dia, kita panggil dia integer. Integer. Ini adalah nombor bulat dekat mana integer dia datang dalam keadaan tiada apa-apa. Okey, macam 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah nombor bulat yang kita belajar. Cikgu nak kita kena faham nombor bulat tu macam mana. Yang kedua, kita pergi kepada nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan. Okey, salin Okey, nombor perpuluhan. Macam mana kita nak tengok dia nombor perpuluhan? Dia ada titik perpuluhan. Dia ada titik perpuluhan. Macam contoh dia macam mana? 0.1 ataupun 2.1 ataupun 3.3 ataupun 4.5. Dekat sini nombor 0.1 mana titik perpuluhan dia? Ini titik perpuluhan dia. 2.1 mana titik perpuluhan dia? Yang ini titik perpuluhan dia. 3.3 ni titik perpuluhan dia. 4.5 ni mana titik perpuluhan dia? Yang ini dekat tengah-tengah ni titik perpuluhan dia. Ini dikira sebagai nombor perpuluhan. Akhir sekali, cikgu dah bagi hint. Nombor yang ketiga, siapa boleh bagi tahu cikgu nombor ketiga nombor apa? Tak tahu? Airil. Pecahan. Pecahan. Okey, nombor pecahan. Nombor pecahan. Nombor pecahan. Macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan nombor pecahan? Dia ada per dekat tengah-tengah. Contohnya macam mana? 1/2 ataupun 2/3 ataupun 4/5. Dia ada dekat atas. Maksudnya nombor pecahan ni dia ada nombor atas, dia ada nombor bawah. Okey, yang kamu terangkan tadi, yang kamu terang nombor ganjil. Lepas tu cikgu dengar nombor genap. Lepas tu cikgu dengar nombor perdana. Semua tu ganjil, genap, perdana. Semua tu dalam nombor bulat. Di dalam keadaan nombor bulat. Sebab tu kat sini kita nak nampak macam mana apa yang kita tengah belajar sekarang. Nombor mana kita tengah belajar sekarang. Jadi ingat dalam matematik ada 3 jenis nombor. Yang pertama nombor bulat. Nombor bulat ni nombor yang biasa. Yang bukan dalam keadaan perpuluhan dan bukan dalam keadaan pecahan. Senang sahaja. Jadi dalam nombor bulat ni lah banyak benda yang kamu belajar. Ganjil, genap, perdana. Lepas tu kita pergi kepada nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan ni dia ada titik perpuluhan. Akhir sekali kamu pergi kepada nombor pecahan. Dalam nombor pecahan kita ada tidak wajar.
Pecahan tidak wajar. Lepas tu kita ada pecahan wajar. Lepas tu kita ada tidak waras. Ada ke pecahan tidak waras? Cikgu nak dengar sikit. Ada ke pecahan tidak waras? Tak ada. Tak ada. Saja je gurau. Okey, jadi dekat sini kenapa kita divide kepada 3 ni? Sebab cara menyelesaikan dia semua lain-lain. Cara menyelesaikan dia semua lain-lain. Contoh kita akan pergi kepada penambahan. Cara nak tambah nombor bulat. Macam mana kita nak tambah nombor bulat? Okey, cikgu pergi kepada contoh. Nak tambah nombor bulat macam mana? 2 tambah 3. Cikgu cakap 2 tambah 3. Kita dapat senanglah 5. Tapi kalau nombor perpuluhan 0.2 tambah 0.003. Contoh, dia punya bentuk lazim kamu kena buat selaras dengan titik perpuluhan tu. Ini adalah cara nak tambah nombor perpuluhan. Okey. Okey, tengok tak apalah, yang ni cikgu tunjuk je lah. Contoh je. Penambahan untuk nombor bulat kamu boleh terus tambah. Penambahan untuk nombor perpuluhan kamu kena samakan titik perpuluhan. Akhir sekali kalau pecahan 1/2 tambah 2/4. Kita boleh terus tambah ke? Saya boleh bagi tahu cikgu. Kita boleh terus tambah ke kalau pecahan? Tak. Tak, kita kena samakan nombor bawah dia dulu. Itu adalah kita punya pendedahan tentang 3 jenis nombor ni. Okey, jadi hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar nombor. Okey, ni kalau kamu tengok kat sini, nombor apa? Nombor apa semua dekat sini? Nombor apa semua dekat sini? Dekat depan ni. Bulat. Ya, ini adalah nombor bulat. Ataupun kita panggil nama lain dia integer. Integer. Okey, jadi ada kalkulator tak tu masing-masing? Airil ada Airil ada kalkulator tak? Ada. Okey, jadi untuk integer ni cikgu nak masing-masing jangan guna kalkulator dulu. Kita akan fokus kepada kita punya congak pemahaman. Okey, dalam masa sekolah rendah, cikgu terang kat kamu masa sekolah rendah. SK. Sekolah rendah tak dulu semua? Ke terus masuk sekolah menengah? Sekolah. Rendah. Sekolah. Okey, dalam sekolah rendah, kamu belajar macam mana pengiraan nombor? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu belajar sentiasa ke hadapan. Kamu akan belajar sentiasa ke hadapan. 5, 10, 20, 30, 100, 200, 1000, 2000, 30,000, 40,000. Maksudnya kamu terus belajar ke depan. Tapi bila dah masuk kepada sekolah menengah, dia ada ke belakang. Macam mana cikgu cakap dia ke belakang? Okey, kita anggap 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ni ke depan. Ni adalah dia ke depan. Kalau dia ke belakang macam mana? Dia mula dengan -1, -2, -3, -4, -5. Maksudnya yang ini dia ke depan. Depan maksudnya dia makin membesar. Makin membesar. Ni yang cikgu terang ni. Makin membesar. Tapi kalau ke belakang macam mana? Ini belakang. Belakang maksudnya makin mengecil. Makin mengecil. Okey, kalau kita tengok dua jenis nombor ni, apa perbezaan yang kita nampak? Perbezaan yang kita nampak adalah pada negatif. Maksudnya dia ada pada simbol dia. Dia ada pada simbol dia. Okey, dalam matematik dia ada 2 jenis simbol sahaja. Sama ada nombor tu dalam keadaan tambah ataupun dia dalam keadaan tambah ataupun dia dalam keadaan tolak. Okey, kamu tengok dekat sini. Kamu tengok kat sini. Okey. Cikgu nak ajar kamu. Okey, 2 dengan 4 mana lagi besar? 2 dengan 4 mana lagi besar? Cuba masing-masing bersuara. 2 dengan 4 mana lagi besar? 4. Okey, kita cakap 4 lagi besar. Sekarang cikgu ambil nombor yang sama. -2 dengan -4 mana lagi besar?
2. Balik 2. Ya, Dua. negatif 2. Kamu kena sebut dia punya negatif. Itu maksud cikgu. Kalau ke depan dia makin besar. Sekarang ni negatif 2 di depan negatif 4. Jadi negatif 2 tu lagi besar. Okey. Sebelum kita pergi lagi jauh. Sebelum kita pergi lagi jauh, tengok nota cikgu. Kedudukan simbol. Cikgu nak ajar kamu tentang kedudukan simbol. Okey. Kedudukan simbol. Apa maksud kedudukan simbol? Okey, yang pertama, nombor dia adalah dalam keadaan positif dengan negatif. Okey, negatif 1 tambah 3 tolak 2 tambah 4 tambah 6 tolak 10 tolak 7 tambah 2. Okey, kita tengok dekat belah bawah tu. Okey, masing-masing tengok kat sini. Okey, dekat belah bawah tu. Sekarang ni kita ada nombor yang cikgu nak ditambah dan ditolakkan. Soalan cikgu dekat kamu semua. Cikgu yakin kamu dah belajar dekat sekolah. Okey, satu ni simbol ni dia ada dua. Sama ada dia positif ataupun negatif. Satu ni dia positif ke negatif? Nombor satu yang cikgu bulatkan tu. Negatif. Siapa? Tak dengar. Negatif. Negatif. Okey, pandai. Okey, cikgu nak tanya. Airil. Satu tu simbol dia positif ke negatif? Satu yang ni. Negatif. Negatif. Okey, betul. Jadi kamu kena ingat. Satu ni adalah negatif. Okey, soalan cikgu yang seterusnya. 3 ni. Apakah simbol dia? Positif 3 ke negatif 3? Positif 3. Positif 3. Okey, pandai. Kenapa seorang-seorang je ni bersuara? Malu-malu ke ni? Okey, 3 ni adalah positif 3. Pandai. Okey, sekarang cikgu nak soal kamu semua. Nombor 2. Nombor 2 ni positif ke negatif? Negatif. Okey, pandai. Okey, 2 ni adalah negatif. Okey, sekarang nombor 4. Cikgu nak tanya semua orang, semua bersuara. Nombor 4, positif ke negatif? Positif. Okey, pandai. Nombor 4 dikira positif. Nombor 6, cikgu nak semua orang bersara. Nombor 6 ni positif ke negatif? Positif. Okey, pandai. Okey, ada lagi 3 nombor masing-masing. Jawab sama-sama. 10 ni positif ke negatif? Negatif. Okey, negatif. Pandai. Okey, 7 ni cikgu nak tanya kamu. 7 ni positif ke negatif? Negatif. Okey, negatif. Okey, 2. Cikgu nak tanya kamu pula. 2 ni positif ke negatif? Positif. Okey, positif. Jadi, masing-masing tengok dekat nombor-nombor ni. Kita nak tahu simbol bagi sesuatu nombor. Jadi, kita akan nampak apa benda? Kita akan nampak kamu punya nota adalah setiap simbol mesti di belakang nombor. Di belakang nombor. Jadi kamu kena faham ni. Kalau siapa-siapa buat, macam cikgu tunjuk dekat depan ni. Kalau siapa-siapa buat, dia tersilap tertukar simbol. Kita kena ingat simbol mesti dekat belah belakang. Simbol mesti dekat belah belakang. Contoh, cikgu bagi satu contoh. Cikgu bagi kamu satu contoh. Ni nota ni kamu dah kena salin tau. Salin. Nanti salin dalam buku nota. Okey, jadi cikgu pergi kepada satu contoh. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu 5 dengan negatif 5 dengan positif 5 sama tak? Tak sama. Okey, pandai. Dia tak sama. Dia ibarat apa? Negatif ni ibarat apa? Negatif ni ibarat hutang. Orang ada RM5 dalam poket dia dengan orang hutang RM5. Kita tak boleh samakan. Jadi yang membezakan dia apa? Simbol. Kamu nampak ni simbol. Jadi bila kamu nak tambah ataupun kamu nak tolak, nak darab, nak bahagi, kamu tersilap baca dia punya simbol. Jadi walaupun satu sahaja simbol yang kamu tersilap, jawapan kamu salah.
Itulah matematik. Dia tak boleh salah sikit pun. Okey. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Sekarang cikgu nak soal kamu 7 tolak 3. 7 tolak 3 sama dengan berapa 7 tolak 3? 4. Okey, kita dapat 4. Pandai. Sekarang ni, tengok pula. Cikgu bawa 3 ni ke depan. Negatif 3 tambah 7. Negatif 3 tambah 7 dapat berapa? 4. Okey, yang lain dapat 4. Betul ke dapat 4? Betul. Okey, kita dapat 4 juga. Bagus. Okey, kamu tengok ni. Kamu tengok ni. Ni yang cikgu nak ajar kamu. 7 ni, ni positif. Positif, dia boleh salin ataupun tak boleh salin. Tu yang pertama. Tapi kalau negatif, mesti salin. Wajib salin. Kedudukan nombor yang berbeza tak mengubah nilai sesuatu nombor. Kedudukan, cikgu ulang balik ayat cikgu. Kedudukan nombor yang berbeza. Contoh, 7 ni dekat depan. Contoh dia 7 ni kat depan nombor 1 ni. Yang dekat bawah ni 7 dekat belakang. Negatif 3 dekat belakang. Ini negatif 3 dekat depan. Kedudukan tak mengubah nilai nombor tu. Kamu kena faham tu. Tapi bila kamu nak alihkan 3 ni ke depan ke belakang ke, kamu kena ingat. Simbol dia negatif. Kalau kamu nak alihkan 3 ni ke depan ke belakang ke tengah ke tepi ke, kamu kena bawa dia punya simbol negatif ni. Sekali ikut 3 dia. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita nak buat latihan dah. Ini adalah penerangan daripada cikgu. Simple explanation sahaja. Okey, jadi kita akan nak buat tambah tolak integer dulu. Kita nak buat tambah tolak integer dulu. Okey, masing-masing tengok kepada page yang cikgu buka. Okey, tambah dan tolak integer. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan-soalan yang cikgu bagi. Okey, 10 tambah 3, 12 tambah 25, 13 tambah 11, 20 tambah 17. Okey, lepas tu akhir sekali 5, 2 tambah 13. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu cuba buat. Cuba buat. Jangan tak payah send kat cikgu dulu. Cuba buat, lepas ni cikgu akan tanya, ramai-ramai jawab. Cikgu bagi masa. Cuba buat dulu Okey. Nanti kita jawab sama-sama. Cikgu bagi 2 minit sahaja. Cikgu siap dah. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu yang lain Lagi 1 minit. Dah siap cikgu. Okey, bagus. Senang je kan soalan ni. Okey, sekarang masing-masing jawab sama-sama dengan cikgu. 10 tambah 3 berapa? 13. Okey, 13. Pandai. Okey, 12 tambah 25. Masing-masing jawab sama-sama. 12 tambah 25 berapa? 37. 37. Pandai. Okey, 13 tambah 11 dapat berapa? 24. Okey, 24. Pandai. 20 tambah 17 dapat berapa? 37. Okey, kita dapat 37. Pandai. Akhir sekali, 52 tambah 13. 66. 65. 66. 65. Jadi ini kamu jangan pakai kalkulator tau. Kamu congak. Ini kita panggil dia penambahan. Penambahan. Okey, jadi kat sini masing-masing boleh tengok ke depan. Cikgu nak sambung lesson kita. Okey. Jadi ini yang pertama, penambahan. Yang kedua, cikgu nak buat tolak pula. Cikgu nak buat tolak. 30 tolak 15. 25 tolak 12. 65 tolak 18. 75.
Cikgu buat 75. 75 tolak 13. Akhir sekali 20 tolak dengan 12. Okey, cuba buat yang ni pula. Okey, cikgu bagi 1 minit. Cikgu nak bagi 1 minit. Okey, cuba buat selesaikan. Nanti kita akan jawab sama-sama. Sudah, cikgu. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, dah siap ke? Dah. Sikit lagi. Okey, sikit lagi. Dah. Okey. Dah. Okey, masing-masing jawab sama-sama dengan cikgu. Sekarang ni 30 tolak 15 dapat berapa? 15. Okey, bagus 15. Okey, 25 tolak 12 dapat berapa? 13. Okey. 11? 13, pandai. Okey, sekarang sama-sama dengan cikgu. 65 tolak 18 dapat berapa? 47. Okey, 47. Okey, terusnya 75 tolak 13 dapat berapa? 62. 62. 20 tolak 12 dapat berapa? 88. Okey, bagus. Okey, kamu tengok kat dua bentuk ni. Dua bentuk kat sini. Ini bentuk pertama dengan bentuk kedua. Kita selalu dah tengok. Dua bentuk kat depan ni adalah bentuk yang kita dah selalu dah tengok. Okey. Jadi kita akan pergi kepada bentuk yang ketiga. Dia ada 5 bentuk. Dia ada 5 bentuk. Sekarang ni kita pergi kepada bentuk yang ketiga. Kamu tengok betul-betul. Okey, bentuk pertama dah selesai. Bentuk kedua dah selesai. Bentuk ketiga pula. Okey, bentuk ketiga adalah apabila cikgu buat okey, yang ni cikgu kecilkan nombor Cikgu kecilkan nombor dia. Cikgu malas nak buat besar-besar. Okey. Tengok kepada bentuk ketiga. Cuba masing-masing selesaikan bentuk yang ketiga ni. Cuba selesaikan bentuk yang ketiga ni. Okey, cuba buat Okey, boleh ke ni buat ni? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, cuba buat. Cikgu bagi masa untuk Boleh. kamu semua buat. Okey. Boleh kot.
Dah cikgu. Okey, dah. Dah cikgu. Okey, bagus. Power laju. Okey. Negatif 20 tambah 13 dapat berapa? 7. Negatif 7. Ya, Negatif. negatif 7. Negatif 7. Siapa yang dapat 7? Salah. Okey, negatif 4 tambah 1 dapat berapa? Negatif 3. Ya, negatif 3. Negatif 14 tambah 3 dapat berapa? Negatif Negatif 17. 4. Negatif 17. negatif 11 jawapan dia. Negatif 7 tambah 2 dapat berapa? Negatif 5. Negatif 5. Negatif 10 tambah 3 dapat berapa? Negatif 7. Negatif Negatif 7. 7. Pandai. Sekarang bentuk yang ketiga ni cikgu nak kamu bezakan antara bentuk yang kedua. Bezakan bentuk yang kedua, yang ni yang warna cikgu warna hijau tu dengan bentuk ketiga. Okey, kalau kita tengok bila ada penambahan dan penolakan sesuatu nombor, nombor mana yang paling besar? Contoh, kita pergi kepada nombor 2. 30 dengan 15, 30 lagi besar. Jadi, bila 30 lagi besar kamu tengok 30 ni dalam keadaan positif. Dia dalam keadaan positif. Bila dia dalam keadaan positif, maksudnya nombor positif tu lagi besar. Jawapan mesti positif. Sama juga dengan 25 dengan 12. 25 lagi besar daripada 12. 25 ni dalam keadaan positif. Maksudnya jawapan dekat sini mesti juga dalam keadaan positif. Okey, kita tengok pula bentuk ketiga. 20 dengan 13. 20 tu lagi besar. Maksudnya hutang dia lagi banyak daripada duit dia. 20. Negatif 20. Negatif ni menandakan dia punya hutang. Dia tolak. Negatif 20 tambah 13. Bila negatif 20, kamu akan dapat negatif 20. Jawapan tu akan dalam keadaan negatif juga. Sebab apa? Sebab 20 tu nilai dia lagi besar daripada 13. Okey, kita tengok 4 dengan 1. 4 dengan 1, kita tengok simbol. Simbol ni 4. 4 ni lagi besar daripada 1. Simbol dia negatif. Maksudnya jawapan kita mesti dalam keadaan negatif. Dekat contoh nombor 2 dengan nombor 3, kamu akan tengok kepada dua jenis nombor. Kalau kamu tengok nombor yang ini lagi besar, nombor yang lagi besar tu dia dalam keadaan positif, maksudnya jawapan mesti dalam keadaan positif. Kalau kamu tengok kepada nombor 3, jawapan dia tengok nombor dulu. Nombor yang lagi besar dalam keadaan negatif, maksudnya jawapan dia mesti dalam keadaan negatif. Itu sahaja tips yang cikgu boleh bagi. Cara dia senang sahaja. Tengok nombor yang paling besar. Nombor yang paling besar tu dalam keadaan apa? Kalau dia positif, maksudnya jawapan mesti positif. Kalau nombor lagi besar tu dalam keadaan negatif, maksudnya kita tengok jawapan dia mesti dalam keadaan negatif. Jelas ke? Okey, bagus. Okey. Okey, cikgu bagi cikgu singkatkan, cikgu singkatkan. Jadi masing-masing boleh tengok kepada bentuk yang keempat sebab lepas ni kita nak belajar algebra dah. Okey, kita tengok kepada bentuk yang keempat. Izhafi ada soalan ke nak tanya? Tekan. Tertekan. Okey, negatif 52, negatif 13. Negatif 20, negatif 17. Negatif 13, negatif 11. Negatif 12, negatif 25. Negatif 10, negatif 3. Sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba selesaikan nombor 4. Soalan nombor 4. Cuba selesaikan. Negatif 52.
Okey, cuba buat cuba buat. Tiga. Ni. Negatif ni. Kena cuba buat Kalau tak cuba tak faham nanti. Siap cikgu. Okey, dah siap. Yo, lajunya. Okey. Okey, kita tunggu yang lain. Cikgu bagi lagi 1 minit untuk yang lain. Okey, bagus Uzma. Uzma dah periksa pertengahan tahun dah? Minggu depan. Oh, minggu depan. Okey, yang lain dah siap ke belum? Dah. Aina Husna tengah buat lagi ke? Belum. Okey, Air ada belum kak? Okey, cikgu bagi masa. Buat dulu 1 minit. Kalau 17 dari 3. Tapi kalau negatif 20. Okey, cuba buat dulu. Okey, habis masa. Kita buat sama-sama. Negatif 52, negatif 13. Dapat berapa? Negatif 65. Ya, pandai. Negatif 65. Okey, negatif 20, negatif 17. Dapat berapa? Negatif 37. Ya, negatif Negatif 37. 37. Negatif 13 dengan negatif 11. Dapat berapa? Negatif Negatif 24. Ya, negatif 24. Negatif 12 dengan negatif 25. Dapat berapa? Negatif Negatif 37. Ya, negatif 37. Akhir sekali negatif 10 dengan negatif 3 dapat berapa? Negatif Negatif 13. Negatif 13. Okey. Tadi kita tengok soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3. Sekarang kamu tengok soalan nombor 1 dengan soalan nombor 4. Nombor dia sama je. Cuma cikgu terbalikkan. Yang ni dekat atas, yang ni dekat bawah. Cumanya cikgu nak kamu nampak. Kalau positif bertemu positif, pastikan jawapan dia dalam keadaan positif. Kalau negatif bertemu negatif, kamu tambahkan juga. 10 tambah 3 dapat 13. Tetapi pastikan jawapan dia dalam keadaan negatif. Okey, kita tengok pula nombor 2. 12 tambah 25. Yang ini yang biasa. Macam cikgu cakap, nombor 1 dengan nombor 2 ni yang biasa kita belajar. 12 tambah 25 tak ada masalah. 30. 37. Sekarang ni negatif 12 tambah negatif 25. Kamu jangan disebabkan adanya simbol negatif tu kamu rasa pening. Kamu rasa macam tak tahu nak buat. Sebenarnya dia sama sahaja. Jadi 12 dengan 25 tambahkan sahaja dia dapat 37. Disebabkan 12 dalam keadaan negatif dan 25 dalam keadaan negatif. Jawapan dia hendaklah dalam keadaan negatif juga. Kalau tak faham, tengok. Ya, ada soalan nak tanya? Oh, tak ada. Okey, tengok pula. 13 tambah 11. 13 tambah 11 kita boleh jawab. Tapi kenapa kita macam pening-pening bila negatif 13 dengan negatif 11? Padahal benda yang sama. Cumanya konsep dia dekat sini, ini negatif. Ini negatif. Jadi, jawapan dia mesti dalam keadaan negatif. Itu yang kita kena faham. Yang pertama cikgu ajar tadi, kalau nombor lagi besar bila dia dalam keadaan positif, jawapan mesti dalam keadaan positif. Ini soalan nombor 2. Soalan nombor 3, kalau nombor yang lagi besar tu dalam keadaan negatif, jawapan mesti dalam keadaan negatif. Perbezaan yang cikgu comparekan pula nombor 1 dengan nombor 4.
Nombor 1 dengan nombor 4. Bila kita tengok nombor 1 dengan nombor 4, positif. Positif. Positif dengan positif. Dia ditambahkan 10 tambah 3 dapat 13. Negatif. Negatif pula. Negatif 10 dengan negatif 3 kita tambahkan juga. 10 tambah 3 dapat 13. Tapi masalah dia datang dekat sini negatif. Ni negatif. Jangan disebabkan simbol negatif tu kita jadi pening. Sebenarnya kita dapat buat dia dengan baik dekat nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 3 dengan nombor 4 kita hanya mengaitkan negatif sahaja. Jelas ke? Cikgu kalau negatif Jelas. jadi Apa tak dengar? Kalau negatif? Uzma lagi bertemu sekali. negatif negatif jadi cikgu. Cikgu kurang jelas. Lagi sekali, lagi sekali. Negatif apa tadi cikgu? Alamak, lag lah. Lagi sekali, lagi sekali. Cikgu dengan negatif je. Soalan daripada siapa? Uzma ke? Aidil. Aidil. Okey, Aidil. Apa soalan dia? Apa soalan Aidil tadi? Ke Aidil tulis? Okey, soalan daripada Aidil. Bagus, ada soalan. Cikgu suka kalau ada soalan. Cikgu saya nak tanya cikgu. Negatif bertemu negatif. Jadi apa? Jadi negatif lah. Dia nak tanya apa? Negatif jumpa dengan negatif macam bentuk. Okey, sama-sama. Mahdi, apa negatif jumpa negatif macam bentuk apa? Kamu cikgu tahu kamu confuse dengan apa? Kamu confuse negatif bertemu negatif jadi positif. Betul ke? Ke kamu confuse yang tu? Ya. Yang tu Macam tu Mahdi. Confuse yang tu. Negatif bertemu negatif jadi positif Ya. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan. Okey, terima kasih Mahdi. Okey, ada pelajar sama juga dengan sekolah cikgu. Cikgu, bukan ke negatif bertemu negatif jadi positif? Tak. Dia bukan pada penambahan dan penolakan. Dia bukan pada penambahan dan dia bukan juga pada penolakan. Yang negatif bertemu positif, negatif-negatif jadi positif, itu pada pendaraban. Pendaraban dan pembahagian. Nanti cikgu terang. Okey. Penambahan dan penolakan selesaikan macam dekat atas ni. Kalau nombor tu kamu tengok, pendaraban, kamu jangan comparekan dengan formula positif jadi negatif, negatif jadi negatif. Yang itu dia berada pada penambahan, pendaraban dan pembahagian. Cikgu tahu ada juga yang stay confused. Positif darab positif jadi positif. Negatif darab negatif jadi positif. Tu nanti cikgu ajar. Okey, sekarang ni kita fokus dulu pada penambahan dan penolakan. Kita fokus dulu pada penambahan dan penolakan. Untuk penambahan dan penolakan macam 4 jenis ni cikgu ajar dekat depan. Okey, boleh ke? Okey, nanti cikgu akan pergi kepada pendaraban. Jangan risau, cikgu akan pergi juga pada pendaraban. Jangan risau. Jadi kita fokus kepada penambahan dan penolakan sahaja. Kita fokus pada penambahan dan penolakan sahaja. Jadi sekarang masing-masing pergi tengok dekat worksheet. Pergi tengok dekat worksheet ni. Okey. Jadi cikgu nak kita akan selesaikan muka surat 1 dulu. Okey, kita selesaikan muka surat 1 sama-sama. Cikgu nak kamu semua buat soalan 1 sampai 6. Dah siap hantar dekat cikgu by WhatsApp. Hantar dekat WhatsApp cikgu 1 sampai 6.
Sekolah ke bapak. Okey, cuba buat 1 sampai 6. Muka surat 1, muka surat 1. Kalau tak ada, tengok dekat depan. Kalau tak ada, tengok dekat depan. Buat 1 sampai 6 dulu. Kita akan selesaikan sama-sama. Bukan yang lama. Untuk yang algebra tu, cikgu kena kukuhkan kamu punya integer dulu tahu. Tak ada lama. Baru bagi itu yang baru. Yang ni lah. Tak apa. Yang ada yang tak print lagi tak apa. Tengok kat depan, cikgu bagi kat depan. Ay, kecil. Jangan tidur. Sorry kalau cikgu bagi pagi tadi. Cikgu Cikgu nak pergi kepada algebra tapi cikgu risau kamu punya integer masih lemah. Jadi kita sama-samakan strongkan kita punya basic baru kita pergi kepada algebra. Cikgu takut bila cikgu terlangkah integer, nanti algebra kamu dah strong, tiba-tiba integer tu masalah, jadi kamu akan dapat jawapan yang salah. Nanti cikgu terangkan. Okey, kita fokus dulu integer. Jadi, nombor 3 ni. 7. Uzma boleh buat tak tu Uzma? Boleh? Boleh. Boleh, bagus. Kenapa? Tanya. Dia cari nilai dia sebab sibuk dapat calculator. Kenapa ni cikgu ajar ni mula-mula tekan mod EQN. Dia tekan. Okey, lepas tu unknown. Jangan tekan unknown, tekan mod lagi, degree. Degree dia ambil 2. A dia nombor yang ni. Ni adalah A dia. Ini A, ini B, ini C. A ni 1. B ni negatif 10, C ni 21. Masukkan. 1, A tu 1, B ni negatif 10, C ni 21. Jadi kita dapat X sama dengan 7. Saya tekan dia tak dapat. Dia tulis, dia keluar D. Tak apa. Ni cikgu tekan dapat. Ni dapat 3 kan. 7 ni pindah ke sebelah. Jadi kita dapat X tolak 7. Ni pindah ke sebelah. Dapat X tolak 3. Sama dengan 0. Cuba fahamkan cikgu buat. Tak faham nanti jumpa cikgu balik. Okey. Okey, dapat tak? Dah siap ke? Dah. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Cikgu dah siap hantar mana tu? Hantar dekat WhatsApp. Okey. Kalau tak ada WhatsApp ke apa ke tak apa Cikgu okey saja. Cikgu buat sampai 6 ke? Buat sampai 6 dulu. Cikgu macam mana nak hantar kat WhatsApp cikgu? Nombor cikgu Saya ada terbuat dalam semua cikgu. terbuat semua. Ada yang terbuat semua. Tapi cikgu nampak ada yang salah lagi ni. Ada. Okey. Hantar kat cikgu. Cikgu kena perbaiki balik. Saya ni kurang lagi. Pukul 7.30 jumpa cikgu 7.30. Pergi sana. Bila tuitionnya Aisyah. Okey. Internet is slow. Okey, jadi masing-masing dah ada yang hantar. Yang orang tak print buat je dekat dalam buku,
Alamak. Siapa tu? Okey, cikgu tunggu. Bagus. Okey. Okey. Terbuat semua lagi bagus. Siapa yang dah buat semua lagi bagus? Okey. Dah cikgu. Okey. Cikgu tengok. Okey, yang lain cikgu tunggu Cikgu tunggu lagi 1 minit. Cikgu dah. Okey, hantar je. Cikgu tengah tengok kat WhatsApp ni. Ya, ada salah tadi. Okey, Uzma. Jangan pakai kalkulator jangan pakai kalkulator. Siapa pakai kalkulator, dia tak adil. Okey, bagus. Cikgu bagi 1 minit lagi. Okey, bagus, tak ada masalah. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan, kita akan selesaikan sama-sama. Okey, yang dah hantar bagus. Yang dah hantar bagus. Cikgu dah check kat situ. Cikgu nak nilai. Tapi ada lebih ramai juga yang salah. Okey, kita buat sama-sama Okey, sekarang ni tengok kepada soalan nombor 1. Tengah tengok ke? Tengah tengok. Okey. Jadi yang lain kita tengok 2 dengan 3. 2 dengan 3 mana lagi besar? 2 dengan 3 mana lagi besar? 3. 3. 3. Tak, kita abaikan negatif dengan positif tu. 2 dengan 3 mana lagi besar? 3. 3. Simbol untuk 3 tu apa? Simbol untuk 3 tu. Simbol 3 apa? Simbol untuk 3 tu apa? Simbol untuk 3 tu. Tambah. Maksudnya jawapan mesti dalam keadaan tambah. Siapa yang buat jawapan dalam keadaan negatif, dia salah. Ada yang buat negatif 5, ada yang buat 5. Jadi tengok ni, tengok ke depan, cikgu terangkan satu-satu. Sekarang ni 3, kamu pening. Okey, 3 kan? Okey. 3 dengan 2, positif 3. Okey, kita nampak 3 ni dah lagi besar. 3 tambah 3 tolak 2. Dia ibarat kita terbalikkan dia. Dia ada tolak dekat sini. Sekarang 3 tolak 2 dapat berapa? Negatif 1. Salah. 3 tolak 2 dapat 1. Positif. Okey, sekarang ni kamu tengok. Okey, kamu confuse kalau negatif dekat depan kan. Cikgu buat pula positif dekat belakang. Okey, kita tengok 2 ni, 2 ni simbol dia apa 2 ni? Simbol dia positif ke negatif? Negatif. Okey, 2 ni adalah negatif. Okey, tengok. Okey, 3 ni positif ke negatif? Positif. Okey, positif. Okey, sekarang cikgu bawa 3 ni ke depan. Positif 3. Cikgu bawa negatif 2 ke belakang. Negatif 2. 3 tolak 2 dapat berapa? 1. Ya, inilah jawapan dia. 1 lah jawapan dia. Okey, itu nombor 1 jawapan dia. Okey, cikgu tak faham. Okey, tak faham, kita tengok soalan nombor 2 pula. 0 tambah negatif 6. 0 tambah negatif 6. Jadi sekarang ni 0 dengan 6 mana lagi besar? 0. 6. Tak, kita jangan tengok simbol. Kita jangan tengok simbol dulu. Kita tengok 0 dengan 6. 0 dengan 6 mana lagi besar? 6. 6. 6 tu dalam simbol apa? Positif ke negatif? Negatif. Maksudnya jawapan kita mesti dalam keadaan negatif. Jadi bila kita tengok negatif, kita ambil 6 ni. 6 tolak 0. 6 tolak 0 dapat berapa? Negatif 6. Negatif 6. 6 tolak 0 dapat 6. Inilah jawapan dia nombor 2. Okey. Dia macam tu Okey, kita test lagi. Okey, nombor 3 ni tak ada masalah. 7 tambah 1 dapat berapa? 8. Okey, 8. Yang tu tak ada masalah.
Okey, yang jadi masalah bila ada simbol negatif. Okey, contohlah cikgu soal kamu. 2 tambah 4 dapat berapa? 2 tambah 4. 5. 5. 6. Ha? 6. 6. 6. 6. Okey, soalan nombor 6 pula. 5 tambah 10 dapat berapa? 15. 15. Okey, yang 16. ini tak ada masalah. Sekarang ini nombor 4 selalunya jadi masalah. Okey, sekarang cara dia kamu tengok ni, negatif 6 tambah 4. Sekarang kita tengok nombor 6 dengan 4 mana lagi besar? 4. Ha? Tak, jangan tengok simbol. Tengok 6 dengan 4. 6. 6. 6 6. ni dia dalam keadaan negatif. Maksudnya hutang dia lagi tinggi. Jadi jawapan kita mesti dalam keadaan negatif. Lepas tu baru kamu tolakkan 6 tolak dengan 4. 6 tolak dengan 4 dapat berapa? 2. Jadi 2. jawapan ya betul. Jadi jawapan dia dekat sini adalah negatif 2. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Bagus. Okey, kita cuba lagi sekali beberapa soalan. Lepas ni kita cuba soalan besar sikit. Okey, kita cuba lagi sekali beberapa soalan. Cikgu ambil simbol negatif tu lebih sikit. Jadinya kita akan pergi kepada soalan nombor 10 sampai 15. Okey, cuba buat soalan nombor 10 sampai 15. Cikgu kalau dah siap hantar juga ke? Iya. Tadi dah kalau dah siap hantar juga. Cikgu nak tengok. Dah siap. Dah hantar Oh, tadi. dah siap. Okey, yang ada yang dah hantar Yang tadi tu buat semua. Okey, Yang tu buat semua bagus. tu. Bagus Izafi. Masak bilik aman tu. Kamu pun sibuk kenapa? Kenapa? Dia dimasak. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu Cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey, bagus Ashraf Irfan. Cikgu dah siap. Okey. Okey, baguslah, tak ada masalah. Bagus, tak ada masalah. Mak. Apa tu mak? Adi beli makan tu mak sebab kat tu kemah tu mak. Okey, bagus. Cikgu bagi lagi 1 minit Cikgu bagi lagi 1 minit. Okey, sebenarnya bila kamu dah tingkatan ni, kamu boleh guna kalkulator tau. Kamu boleh selesaikan guna kalkulator semua benda ni. Maksudnya, percayalah bila nanti kamu dapat masuk periksa, kamu dapat guna kalkulator. Tapi sekarang bila soalan kat sini, cikgu nak bagi kamu fahamkan konsep. Cikgu nak bagi kamu fahamkan konsep. Kalau kamu tulis dalam kalkulator, kamu dapat je terus jawapan. Tapi apa guna kita dapat jawapan yang kita tak faham? Jadi yang ni cikgu nak ajar. 10 sampai 15 ni. Okey. Okey, bagus. Ramai dah hantar. Okey, bagus.
Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing tengok ke depan. Okey, ramai dah hantar. Okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 10. Okey, kita buat sama-sama . Okey, sekarang ni masing-masing tengok dekat depan. Cikgu nak bagi kamu faham dia punya konsep. -5 tambah -5. Okey, sekarang ni tambah tu kita ketepikan dulu. Tambah tu kita ketepikan dulu. Sekarang ni cikgu nak ajar kamu dia dalam keadaan tambah dengan tolak sahaja. -5, cikgu keluarkan -5 tambah -5, -5. -5 dapat berapa? Sama-sama bagi jawapan kat cikgu. -15. Negatif 10. -10 jawapan dia. Dia macam konsep yang tadi cikgu terang. Kamu tengok kepada soalan nombor 4. Kamu tengok yang nombor 4. Bila dia negatif dengan negatif, kamu tambah 52 tambah 13. Tapi kamu kena ingat, bila dua-dua nombor dalam keadaan negatif, jawapan dia akan negatif. Dia sama sahaja macam tadi. Dia sama sahaja macam tadi. Okey, dia negatif dengan negatif. Kita tak tolakkan dia bila dia dua-dua negatif. Tapi kita tambahkan 5 tambah 5 dapat 10. Tapi disebabkan dua-dua dalam keadaan negatif, kita dapat jawapan dia dalam keadaan negatif. Dia ibaratnya, macam ni cikgu ajar kamu . Kamu hutang RM5. Negatif 5. Kamu hutang lagi RM5. Jadi total hutang kamu sekarang adalah RM10. Ini jawapan nombor 10. Jelas ke? Boleh faham ke? Faham. Okey, nombor 11. Tak faham bagi tahu cikgu terangkan lagi sekali. Nombor 11. -8, -2. -8, -2 dapat berapa? Negatif 10. Ya, negatif 10. Pandai. Okey, sama konsep dengan 10 dan 11. Tengok kepada soalan nombor 12. -8, -1 dapat berapa? Negatif 9. Ya, negatif 9. Sama konsep nombor 10, 11, 12 dan 15. Cuba selesaikan soalan 15. -3, -3 dapat berapa? Negatif 6. Negatif 6 jawapan dia. Okey, konsep nombor 14 dengan konsep nombor 13 adalah merujuk kepada dekat nombor 2. Dekat nombor 2. Dekat nombor 2 dengan nombor 3. Kat mana? Silap. Okey, kita tengok kita tengok. -6 tambah 5. 5 tolak 6. 5 tolak 6 dapat berapa? -1. Ya, -1. Macam mana nak buat? Kamu mula-mula cikgu ajar kamu positif. Ni negatif. Bila positif dengan negatif. Ni negatif. 6 ni lagi besar daripada 5. Bila 6 lagi besar daripada 5, kita tengok simbol dia. Maksudnya hutang dia lagi banyak. Hutang dia lagi banyak. Jadi negatif ni jawapan kena dalam keadaan negatif. Lepas tu kamu ambil negatif kan. 6 tolak dengan 5 dapat 1. Inilah jawapan dia. Sama konsep dengan nombor 13. 1 tolak 7. Okey, tengok macam mana cikgu selesaikan. Mula-mula kamu cari dulu nombor yang paling besar. 1 dengan 7. 1 dengan 7. 7 ni simbol dia negatif. Maksudnya apa? Maksudnya hutang dia lagi besar. Maksudnya jawapan dia mesti dalam keadaan negatif. Sebab apa? Sebab hutang dia lagi banyak. Jadi negatif. 7 ni kamu ambil tolak dengan 1. 7 tolak 1 dapat berapa? 6. Ya, inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Okey, bagus. Cikgu dah check dah semua. Ada yang salah lagi tadi tapi tak apa. Kita cuba buat sama-sama. Okey, jelas ke penerangan daripada cikgu ni? Jelas. Okey, yang lain ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, sekarang ni tanpa menggunakan kalkulator. Tanpa menggunakan kalkulator. Jangan guna kalkulator. Kalau kamu guna kalkulator, kamu tak faham konsep. Okey, tanpa menggunakan kalkulator, buat soalan dekat depan. 13 sampai 18. Tanpa gunakan kalkulator. Okey. Okey, cuba buat. Kita cabar diri kita. Jangan guna kalkulator tau.
Jadi cikgu akan terangkan juga macam mana nak dapat jawapan tanpa gunakan kalkulator. Okey, buat buat. Cikgu siap. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Cikgu bagi masa 2 minit. Okey, bagus. Ada yang dah siap? Okey, jadi tak ada masalah dekat sini. Okey, cuba buat. Kalau tak cuba buat tak faham nanti. Okey, hantar kat cikgu Siap. Okey. Ruang sedikit kecil. Tak apa. Okey, pandai. Okey, cikgu bagi masa lagi 1 minit. Lagi 1 minit. Okey, bagus. Ramai yang dah buat. Okey, bagus.
Okey, habis masa. Masing-masing tengok dekat depan cara nak buat. Okey, cikgu dah check jawapan masing-masing. Okey, jadi masing-masing tengok dekat sini. Kita ada, lepas ni cikgu nak pergi kepada darab dengan bahagi. Tengok dulu kepada nombor 13. Okey. Okey, 13. Cikgu buat ni, 20 dengan 22, mana lagi besar? Kita abaikan simbol dia. Kita cakap dulu 20 dengan 22. Mana lagi besar? 22. 22. Simbol 22 dia dalam keadaan positif. Maksudnya jawapan kita tu mesti dalam keadaan positif. Sampai situ jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. 22 bila dah kamu dah buat macam tu, 22 tolaklah dengan 20. 22 tolak 20 dapat berapa? Negatif 2. Tak. 2. Kita dapat dia 2. Dia tak akan jadi negatif dah. Sebab apa? Sebab kita dah tulis dah simbol dekat sini positif. Betul. Ya, itu cara nak buat dia. Okey. Cikgu bagi satu contoh yang macam soalan nombor 13. Negatif 5 tambah 8. Okey. Ambil nombor yang paling besar, kamu bulatkan. Kamu bulatkan. Ni 8. 8, comparekan 8 dengan 5. Simbol positif negatif tu nanti dulu. Sebab apa? Sekarang kita nak tahu duit kita hutangnya lagi banyak ataupun yang ada dalam poket. Jadi sekarang ni 8. 8 ni paling banyak. Maksudnya 8 ni simbol dia positif. Jadi jawapan ni mesti positif. Lepas tu barulah kamu ambil ni tolak. Jadi 8 tolak dengan 5. 8 tolak 5 kita dapat 3. Jadi jawapan dia positif 3. Cikgu harap jelas. Nombor 13. Okey, sekarang kita buat. Okey, kita buat soalan nombor 14 pula. Okey, 20 dengan 2 mana lagi besar? 20. 20 simbol dia dalam positif ke negatif? Negatif. Ya. 20 ni dia punya simbol. Kalau kita nak tengok simbol bagi sesuatu nombor, kita tengok kat belakang dia. Jadi ni belakang dia adalah simbol dia negatif. Jadi jawapan dia mesti negatif. Jadi dekat sini bila ada negatif salah satu kita tolak kan. 20 ni tolak dengan 2. 20 tolak 2 dapat berapa? 18. Ya, jawapan nombor 14 adalah negatif 18. Tu cara dia. Okey, cikgu terangkan lagi sekali. Tengok kepada nombor 15. 8 dengan 23 mana lagi besar? 23. 23 tu dia dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Ya, positif. Nampak ni tengok simbol belakang dia. Jawapan dia jadi dah 23 ni simbol dia positif. Jadi kita tengok kalau kita ni negatif 8 ni kita anggap kita ada hutang RM8. Ini 23 ni kita ada RM23 dalam poket. Jadi RM23 ni positif. Jadi nilai yang dalam poket lagi banyak. Jadi positif lah jawapan dia. Positif. Okey, sekarang barulah kita tolakkan. 23 tolak 8. 23 tolak 8 dapat berapa? 15. Okey, kita akan dapat 15. Jadi jawapannya positif 15. Bagus. Itu bila ada salah satu negatif. Bila ada salah satu negatif, tak kisah negatif dia dekat depan ke, dekat belakang ke. Jadi kamu kena tolakkan. Kamu kena tolakkan. Dia berbeza dengan 16, 17, 18. Sekarang ni senang saja. 3 tambah 3 dapat berapa? 6. 6. 7 tambah 0 dapat berapa? 7. 7. Sekarang ni yang ni 16 ni adalah negatif 16. 12 ni adalah negatif 12. Bila negatif dengan negatif, jawapan dia mesti negatif. Tapi apabila kedua-dua nombor dalam keadaan negatif, kita kena tambahkan 16 tambah 12. 6 tambah 2 dapat 8. 1 tambah 1 dapat 2. Jadi jawapan dia adalah negatif 28. Itu cara dia. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey. Boleh ke cikgu masuk pendaraban pula? Sekarang dah nak pukul 7. Boleh. Okey. Kak, nanti kalau siapa-siapa yang tak kurang jelas tentang positif negatif, tambah tolak ni, kamu WhatsApp cikgu. Nanti cikgu bagi homework tau. Nanti kamu cuba buat homework. Okey, kita pergi kepada pendaraban dan pembahagian.
Okey, untuk pendaraban dan pembahagian, apa yang kamu kena tahu adalah dia ada formula. Sila salin formula ni. Positif, darab ataupun bahagi dengan sesuatu nilai dia positif. Jawapan dia mesti positif. Kalau negatif, kalau negatif, jawapan dia dengan negatif. Dia darab ataupun bahagi dengan negatif, dia dapat positif. Kalau positif, darab ataupun bahagi dengan negatif, jawapan dia mesti negatif. Negatif, darab ataupun bahagi dengan positif, Gini. jawapan dia mesti negatif. Okey. Jadi, cikgu peninglah nak hafal macam ni. Okey, senang saja. Kamu ambil je yang sama. Sama. Ingat, sama dia positif. Yang lain dia negatif. Apa benda yang sama tu? Okey, sama tu maksudnya positif dengan positif. Apa benda yang sama tu? Negatif dengan negatif. Dia simbol yang sama. Simbol sama, jumpa simbol sama, dia akan dapat negatif. Simbol sama, tak kisahlah dia dalam keadaan negatif ke positif. Simbol sama, jumpa simbol sama, dia mesti positif. Lain tu macam mana? Simbol tambah, jumpa simbol lain dia, simbol tolak. Jawapan dia mesti negatif. Negatif, simbol negatif, jumpa simbol positif, simbol yang lain. Jadi dia jadi negatif. Untuk darab dengan bahagi, ingat formula ni. Okey, dah habis salin ke? Habis. Belum. Okey, ada yang belum lagi. Belum. Cepat. Okey, cikgu tunggu. Cikgu, kita habis kau apa, cikgu? Kita habis 7.30, lagi setengah jam lagi. Kejap je, cikgu terang, lepas ni habis lah. Setengah jam je lagi, jangan risau. Dah. Cikgu. Ya. Kalau kenapa tambangan tolak jadi tolak? Tolak dengan tambah pun jadi tolak. Kenapa cikgu? Okey. Dia punya rule. Yang itu dia punya rule. Rule ni dia macam dah ditetapkan macam tu. Dia punya penjelasan tu ada tapi panjang sangat. Cikgu takut kamu pening. Maka saya kata lah. Jadi kita ingat formula ni je. Okey, cikgu. Okey. Okey, dah habis salin dah? Dah. Okey, jadi masing-masing tengok kat sini. Cikgu tunjuk contoh yang pertama bila positif darab positif. Okey, contoh 5 darab 3. 5 darab 3 dapat berapa? 15. 25. 5. 5 darab 3, 15. 15. Ya. Okey, sekarang ni kita fokus pada simbol. Simbol dia dekat sini positif ni dia boleh tulis dengan boleh tak tulis. Dia berbeza dengan negatif. Negatif mesti tulis. Jadi 5 ni kalau kamu tak nampak simbol dia, dia sebenarnya ada positif dekat sini. Sama juga dengan 3. 3 ni kamu tak nampak simbol dia, dia mesti ada positif kat sini. Jadi bila positif dengan positif, positif darab simbol yang positif, jawapan dia akan positif. Jadi jawapan dia adalah positif 15. Jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang ni cikgu terangkan pula. Cikgu terangkan pula. Ni yang pertama. Yang kedua. Negatif darab negatif. Negatif darab negatif jadi positif. Okey. Sekarang tengok dekat sini. Tengok kat sini. Okey, kejap. Cikgu bagi kemas sikit. Okey. Nombor yang sama. Tengok kepada nombor yang sama. Kamu macam tadi cikgu dah terang setiap nombor ada simbol. Simbol dia ada 2 sahaja. Sama ada di dalam keadaan positif dan dalam keadaan negatif. Okey, sekarang ini adalah contoh nombor 1. Cikgu bagi A. A adalah penerangan tentang positif. Jumpa positif dapat positif. Okey, B. Negatif. Jumpa nombor negatif dapat positif. Okey, sekarang ni. Negatif 5 darab negatif 3. Sekarang ni selesaikan simbol.
Selesaikan simbol dulu. Okey. Ni negatif. Ini negatif. Jadi negatif jumpa dengan negatif, jawapan dia positif. Baru kamu selesaikan darab dia. 5 darab 3. Baru kamu dapat 15. Itu jawapan dia. Jawapan dia sama macam dekat atas tadi. Walaupun simbol 5 ni lain, simbol 3 ni lain. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu tunjuk pula contoh yang seterusnya. Okey, tengok betul-betul. Okey, sekarang C. Untuk C, cikgu nak tunjuk contoh C. Kejap Okey, kita tengok C. C ni cikgu nak buat pula positif jumpa dengan negatif. Ingat, positif jumpa negatif dia dapat negatif. Jadi, positif 5. Positif 5 ni cikgu boleh je tulis di dalam keadaan 5 ataupun cikgu nak nampakkan dia punya positif. Sama saja betul. Darab dengan negatif 3. Sekarang ni bila pendaraban ataupun pembahagian, selesaikan dulu dia punya operasi simbol. Positif darab negatif jadi negatif. Ni atas dia ni. Baru selesaikan 5 darab 3 dapat 15. Itu cara dia. Boleh faham? Faham. Okey. Jadi kita tengok pula D. Yang ni kamu kena salin tau. Salin. Okey, D. Okey, kita tengok D. D negatif darab dengan positif. Dia dapat negatif. Jadi negatif apa? Negatif 5 darab positif 3. Sama dengan, okey, selesaikan dulu dia punya operasi simbol. Negatif darab positif dapat negatif. 5 darab 3 dapat 15. Jadi jawapan C dengan D sama. Negatif 15. Boleh faham? Boleh. Yang di negatif 15 cikgu. Ya, dia jadi negatif 15. Jawapan dekat sini negatif 15. Jawapan dekat sini negatif 15. Perbezaan simbol. Positif, ini positif. Ini negatif. Bila simbol dia lain, dia akan dapat negatif. Ini pula macam mana? Negatif, dia negatif. Yang ini positif. Bila negatif jumpa positif, dia dapat negatif. Itulah rule yang kita belajar tadi. Betul. Okey. Jelas ke? Okey. Okey. Jadi, sekarang ni masing-masing tengok dekat depan. Masing-masing tengok dekat depan. Kita pergi kepada pendaraban pula. Okey, kita pergi pada pendaraban pula. Okey, pendaraban boleh buka muka surat yang terakhir. Okey, boleh buka muka surat yang terakhir. Okey, cikgu akan kita buat 3 dulu. Kita buat 3 dulu. Okey, kejap Cikgu ni kena zoom. Cikgu hari apa ada kelas lagi? Satu minggu sekali je. Okey, jadi masing-masing tengok dekat sini. Masing-masing tengok dekat sini. Cuba selesaikan soalan 1, 2 dengan 3. Cuba selesaikan. Lepas ni kita nak tutup kelas, cikgu uji balik tambah tolak kamu. Okey. Okey. 1 dan 3. Cikgu. Ya? Ni yang tak masuk juga ke yang nombor 1 sampai nombor 3 ni? Tak payahlah, tak payah. Okay, cikgu. Okay. Cikgu siap. Okey, bagus. Kita tunggu kejap kawan-kawan yang lain. Lagi 1 minit. Siap, cikgu. Okey, mantap. Sekejap
Okey, bagus. Okey, sekarang ya Cikgu, kita cikgu. tengah buat lagi ke? Saya dah hantar. Okey, bagus. Okey, jadi kita tengok betul-betul okey. Okey, kita pergi kepada soalan 1, 2 dengan 3. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok sama-sama Cikgu akan terangkan ni, kamu cek jawapan kamu. Cikgu nak test kamu punya simbol je. Okey, sekarang tengok kepada soalan nombor 1. Negatif 1 darab 6. 6 ni kalau dia tak tulis, maksudnya dia dalam keadaan apa? Di dalam keadaan, di dalam keadaan positif. Sekarang cikgu nak soal kamu, negatif darab positif, simbol dia berbeza. Jadi, positif darab negatif, dia dapat negatif. Baru kamu selesaikan 1 darab 6, dapatlah 6. Jadi jawapan dekat sini adalah negatif 6. Negatif 6. Iya, pandai. Okey, kita pergi pula kepada soalan 2. Negatif 6 darab dengan 4. Okey, untuk simbol untuk tambah positif, tak semestinya dia tulis dalam keadaan dia tulis tak semestinya dia tulis, dan dia boleh tulis dan dia boleh tak tulis. Jadi kita letak dia positif. Negatif darab positif. Negatif darab positif bila simbol dia lain. Bila simbol dia lain. Negatif dengan positif kan lain. Dia bertemu, negatif darab positif, jadi dia dapat negatif. Selesaikan simbol dulu baru nombor. Selesaikan simbol dulu baru nombor. Sekarang baru kita buat 6 darab 4. 6 darab 4 dapat berapa? 24. Ya, jawapan dekat sini negatif 24. Okey, akhir sekali. Negatif 2 darab negatif 7. Sekarang ni kamu tengok simbol. Ni negatif dengan negatif. Simbol yang sama berjumpa simbol yang sama. Simbol negatif jumpa simbol negatif. Dia sama. Jadi jawapan dia positif. Selesaikan simbol dahulu. Lepas tu baru kamu buat 7 darab 2. 7 darab 2 dapat 14. Jadi jawapan dia 14. Inilah jawapan dia. Jelas ke? Betul. Ya, bagus. Okey. Jadi, sekejap cikgu akan carikan beberapa soalan dekat depan. Kita akan selesaikan juga penambahan dan penolakan. Sekejap Okey. Okey, sambil-sambil tu kalau siapa-siapa ada nak tanya, boleh tanya cikgu. Ada soalan ke nak tanya cikgu? Boleh kalau saya nak pergi Semayang Maghrib sekejap. Alamak, kurang jelas. Saya nak pergi Semayang Maghrib. Nak pergi semayang maghrib? Ya. Ashraf Irfan Sabah ke? Sabah atau Sarawak? Sabah. Sabah. Okey, boleh. Dah azan ke? Dah? Oh, dah. Alamak, cikgu ada lagi satu nak ajar. Cikgu ajar satu benda last boleh? Satu benda last. Okey. Okey. Jadi masing-masing tengok dekat sini. Last. Kita nak belajar yang terakhir. Yang terakhir. Dia ada kurungan. Okey. Tak apa. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan dekat depan. Kita dah nak habis dah masa. Okey. Jadi dia gabung pula antara tambah dengan tolak, dia gabung. Tambah, bahagi, dia gabung. Silap, tambah dengan darab dia bahagi. Mula-mula cikgu ajar kamu tambah je. Lepas tu cikgu ajar kamu darab. Sekarang ni dia gabung antara tambah dengan darab. Okey. Jadi masing-masing tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan dekat depan ni 2 contoh. Lepas tu kamu cuba buat seterusnya 2 contoh. 2 soalan. 4 lah. Okey. Jadi sekarang ni, apa maksud kurungan? Cikgu nak soal kamu. Apa maksud kurungan? Kena selesaikan dulu. Kurungan, betul dia kena selesaikan dulu. Kurungan maksudnya darab.
Kurungan maksudnya darab 1 dalam kurungan 2. Maksudnya dibaca dalam keadaan 1 darab 2. 2 dalam kurungan 3 dibaca dalam keadaan 2 darab 3. Itu maksud kurungan. Okey, jelas sampai situ? Boleh faham ke sampai situ? Okey. Jadi apa yang didarabkan dengan apa? Dia didarabkan dengan nombor belakang kurungan. Kalau belakang kurungan dia nombor, kita darab dengan nombor. Tapi kalau belakang kurungan dia simbol, kita darab dengan simbol. Kalau belakang kurungan dia simbol, kita darab dengan simbol. Jadi kamu tengok ni. Ni 5. Positif darab negatif. Positif darab dengan negatif. Dia dapat apa? Positif darab negatif. Bila simbol dia lain. Positif darab negatif dapat berapa? Dapat apa simbol dia? Positif ke negatif? Ya, dia dapat negatif. Maksudnya dekat sini kita buka kurungan, kita dapat 5 negatif 17. Itu cara dia. Jadi 5 negatif 17. Berapa? Okey, kamu tengok 17 lagi besar daripada 5. Kamu tengok 17 lagi besar daripada 5. 17 ni simbol dia negatif macam tadi. Negatif. Baru kamu tolak dengan 17. Tolak 5. Kamu akan dapat 12. Jawapan untuk nombor 1 adalah 12. Okey, boleh faham ke? Okey, sekarang ni macam cikgu cakap, kita tengok kepada contoh nombor 11. Kita tengok contoh nombor 11. Masing-masing tengok contoh nombor 11. Okey, kita tengok. Positif 4 tambah, cikgu salin balik negatif 5. Kalau belakang kurungan kita nombor, maksudnya kita darab dengan nombor. 1 darab 2. Kalau belakang kurungan kita nombor, maksudnya kita buat darab dengan nombor. 2 darab 3. Sekarang ni belakang kurungan kita simbol. Jadi kita kena darabkan antara simbol. Jadi pendaraban antara simbol, kamu kena ingat positif darab dengan positif. Bila simbol dia sama, dia dapat positif. Negatif darab negatif. Bila simbol dia sama, dia dapat positif. Positif darab dengan negatif. Bila simbol dia lain, dia dapat negatif. Negatif darab dengan positif. Bila simbol dia lain, dia dapat negatif. Jadi sekarang ni kita tengok positif darab negatif. Positif darab negatif dapat apa? Dapat apa? Positif darab negatif. Apa simbol dia? Positif darab negatif dapat berapa? Dapat apa simbol? Negatif. Ya, dia dapat negatif. Maksudnya kita buka kurungan 4. Setelah didarabkan, dia akan buat negatif 5. Jadi sekarang ni bila kita dah dapat 4 tolak 5, kita selesaikanlah macam tadi. 5 dengan 4, nombor 5 lagi besar. Jadi 5 ni kita tengok simbol dia negatif. Negatif. 5 tolak dengan 4, kita dapat 1. Jawapan nombor 11 adalah negatif 1. Jelas ke? Jelas. Risau cikgu masing-masing diam. Okey, jadi masing-masing tengok dekat sini. Okeylah, siapa yang nak pergi maghrib tu cikgu dah habis terangkan dah. Salin dulu nota ni. Lepas tu Sabah dengan Sarawak je tahu untuk maghrib. Okey, salin dulu nota yang cikgu tunjuk 2 soalan ini. Lepas tu boleh dah pergi. Okey, untuk yang lain, cuba selesaikan 4 soalan ni. Masing-masing cuba selesaikan 4 soalan ni. Nombor 2, 3, 12 dan 13. Cuba selesaikan 4 soalan ni. Okey, cuba buat. Jangan risau, cikgu akan tolong juga. Soalan mana? Ni. Ini soalan daripada cikgu. Kamu tulis je. Ya. Dia pakai kalkulator. Apa? Boleh pakai kalkulator ke cikgu? Tak payah pakai kalkulator. Jangan pakai kalkulator. Ni soalan tambah tolak je.
Tak payah pakai kalkulator. Yang darab ni darab simbol. Cikgu nak kamu faham. Bila positif, darab positif, dapat positif. Ha. Okey, cikgu tunggu. Cikgu bagi 2 minit. Cikgu ni kena cakap WhatsApp cikgu. Ha? Hantar ke WhatsApp. Share. Okey. Cikgu nak check siapa yang berapa ramai yang faham, berapa ramai yang confused. Itu sahaja. Lagi yang ni. Dia kalau negatif ni dia kena kalau dengan 6. Dia kata 6. Tapi kalau dia negatif ni dengan ni. Dia tengok nombor paling besar. Aidil ada nak tanya soalan ke tu? Nak tanya cikgu soalan? Tak cikgu. Okey. Kalau siapa-siapa ada nak tanya soalan, tanya je tau. Cikgu okey je. Serius cikgu okey. Cikgu lagi suka kalau siapa-siapa ada nak tanya soalan. Aina Husna dapat jawab tak? Salah, macam tak faham sikit. Macam tak faham sikit. Okey, lepas ni cikgu tunjuk. Aina Husna tak faham yang tambah tolak ke ataupun darab? Ini soalan yang cikgu bagi ni. Yang nombor 2, 12, 3 dengan 13 Cikgu kena hantar WhatsApp ke? hantar WhatsApp. Tapi yang tadi semua Aina Husna boleh faham. Betul tak ingat dah. Okey. Yang ni cara nak buat 2, 3, 12, 13. Rujuk contoh nombor 1 dengan nombor 11 ni. Nombor 1 dengan nombor 11. Okey, cuba tengok. Okay, cikgu bagi 1 minit cukup ke? Okey, bagus. Sudah ada yang dah hantar. Bagus. Okey, bagus. Okey, Cikgu. habis masa. Ya. Kenapa kalau tolak darab atau bagi yang tolak jadi tambah, tapi bila tolak dengan tambah atau tolak dia jadi tolak. Yang tu memang rule dia. Memang dia punya orang kata hukum dia. Jadi yang itu kita kena hafal. Yang itu ada explanation dia tapi panjang. Cikgu kena pakai difference integration. Dia ada penjelasan dia. Cumanya nanti kamu tak faham. Jadi senang cerita kita hafal sahaja. Kita ingat 2 benda je. Simbol sama jadi tambah. Simbol berbeza dia jadi tolak. Itu je kita ingat. Okey.
Sekarang ni cikgu nak buat dekat depan. Okey, boleh ke cikgu mula selesaikan soalan di hadapan? Nak dengar suara sikit? Alamak, semua dah habis bateri ke? Dah ada jawapan. Dah ada jawapan dah. Okey, dah ada jawapan. Okey, jadi masing-masing tengok kat sini. Cikgu akan selesaikan satu-satu. Okey, hafal dulu. Hafal dulu bila simbol sama jadi positif. Hafal yang ni je lah kalau kamu pening. Simbol sama dia jadi positif. Simbol lain dia jadi negatif. Okey, sekarang ni kita pergi kepada soalan nombor 2. 3 tambah kurungan negatif 7. Ingat kurungan tu maksudnya apa? Apa maksud kurungan? Jawab dalam kurungan dulu. Okey, kurungan maksudnya darab. Kurungan maksudnya darab. Darab apa? Darab di belakang kurungan. Sekarang ni belakang kurungan ni simbol. Positif darab negatif. Simbol dia lain. Lain dia akan jadi negatif. Jadi kat sini kita akan dapat 3 tolak 7. Jelas ke? Jelas. Okey, Uzma macam mana? Uzma boleh faham ke Uzma? Faham. Okey. 3 tolak 7. 3 tolak 7. Nombor 7 lagi besar daripada 3. Kita tengok simbol 7. Simbol 7 adalah negatif. Maksudnya jawapan dalam keadaan negatif. Okey, sekarang 7 tolak dengan 3. 7 tolak 3 dapat 4. Jawapan untuk nombor 2 adalah negatif 4. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey. Kalau kurang jelas, sila tengok contoh yang berikutnya. Nombor 3. Negatif 8 tambah negatif 7 dalam kurungan. Kurungan bermaksud darab. Cikgu ulang. Kurungan bermaksud darab. Jadi apa darab apa? Simbol positif darab dengan negatif. Positif darab negatif jadi simbol dia lain. Hasilnya akan jadi negatif. Jadi kat sini bila kita buka kurungan dia akan jadi negatif 8, negatif 7. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi bila simbol dia negatif dengan negatif, dia ibarat penambahan. Cumanya jawapan dia dalam keadaan negatif. Yang cikgu ajar tadi. Negatif dengan negatif, jawapan dia akan negatif. 8 tambah 7, kita dapat 15. Jadi jawapan dia negatif 15. Okey, jelas ke? Okey. Siapa yang tak faham sila tulis, sila salin balik, nanti nak study senang. Okey, jadi cikgu selesaikan pula soalan nombor 12. 12. Negatif 4 tambah dalam kurungan negatif 15. Okey, kita tengok. Buka kurungan. Kurungan maksudnya darab. Kurungan maksudnya adalah darab. Apa darab apa? Simbol positif darab negatif. Sekarang simbol dia lain. Ni positif. Ini negatif. Jadi jawapan dia dalam keadaan negatif. Negatif 4, negatif 15. Jadi bila negatif jumpa negatif, jawapan dia mesti dalam keadaan negatif. Cumanya bila dua-dua negatif, kita tambahkan 4 tambah 15. Kita dapat 19. Jawapan dia adalah negatif 19. Nombor 12. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Lain. Cuba tengok. Cuba tengok. Ada. Okey. Jadi cikgu pergi pula kepada nombor 13. Cikgu pergi pula kepada nombor 13. Okey, nombor 13. Kita pergi kepada soalan nombor 13. Masing-masing tengok kat sini nombor 13. Negatif 9 tambah 4. Dia tak perlu darab apa-apa. Kita selesaikan terus. Negatif 9 tambah 4 dapat berapa? Negatif. Dapat. Negatif? Negatif 5. Ya, inilah jawapan dia.
Betul, betul. Bagus. Okey, siapa yang salah sila salin. Siapa yang salah sila salin. Okey, jadi masa kita ada lagi 9 minit. Cikgu nak cuba lagi 2 soalan. Kita cuba lagi 2 soalan. Masing-masing berdasarkan contoh yang cikgu bagi. Banyak dah soalan kita buat. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat atas. Cuba selesaikan 2 soalan nombor 7 dengan 17. Okey, cuba buat. Cikgu dah maghrib tu. Belum lagi. Aduh, Kejap. dah. Aduh, dah. Okey, 2 soalan je, 2 soalan je. Lepas tu habis dah. Yang sabar, yang sabar tu tak apa. Yang sabar Sarawak tak apa. Ya, siapa angkat tangan tadi? Mahdi ada soalan nak tanya? Ada. Apa? Dalam kurungan tu kena selesaikan dulu kan? Okey, dia macam ni. Cikgu ajar. Kurungan ni memang kita maksud dia selesaikan dulu. Tapi tak ada apa-apa pun dalam kurungan ni. Contoh, cikgu terangkan. Cikgu terang untuk Mahdi je. Mahdi je. Yang lain jangan pernah. Nanti pening. Okey, kurungan ni dia maksudnya ada 2 benda. Kurungan ni maksudnya ada 2 benda. Yang pertama adalah kamu kena faham kurungan ni maksudnya darab. Yang kedua, kurungan ni maksudnya selesaikan dulu. Kenapa daripada tadi cikgu tak pakai pun ayat selesaikan dulu? Sebab tak ada operasi. Dia tak ada operasi dekat dalam kurungan. Kalau cikgu tulis 5 tambah 3 tolak 2. Ya, kalau yang ni kita selesaikan dulu. Yang ni kita selesaikan dulu 3 tolak 2. Jadi kita akan dapat 3 tolak 2 kita akan dapat 1. Yang ni kita selesaikan dulu. Tapi yang ini dia adalah berkaitan dengan pendaraban simbol. Itu maksud cikgu. Okey, jelas Mahdi? Jelas. Okey, mantap. Okey, lagi 1 minit. Lagi 1 minit. Kita pergi kepada soalan 7 dengan 17. Cikgu hantar kat WhatsApp cikgu 17 cikgu. Tak payah, tak payah. Sebab dah nak habis masa dah. Nanti takut lambat. Cikgu, kena Ya. selesaikan kurungan tu ke dulu ke? Selesaikan simbol dulu. Selesaikan simbol, selesaikan simbol. Yang ni tak ada selesaikan kurungan. Dia simbol saja. Macam cikgu tunjuk dekat atas. Macam tengok contoh dekat atas. Ada 4 contoh ni. Cuba buat nombor 7 dengan 17. Okey, dah siap. Bagus. Okey, ada yang tengah buat lagi ke? Dah siap cikgu. Okey, kalau semua dah siap, boleh ke cikgu mula tunjukkan soalan nombor 7 dengan 17? Boleh. Okey. Bagus. Okey, jadi tengok ni. Habis soalan nombor 7 dengan 17, habis dah kelas kita. Okey. Okey, jadi kita tengok soalan nombor 7. 5 tambah dalam kurungan negatif 16. Kurungan maksudnya apa? Cikgu nak dengar sikit. Kurungan maksudnya apa? Selesaikan dulu. Darab. Kurungan maksudnya darab. Jadi darab. Positif darab dengan negatif. Simbol lain. Kalau simbol lain, jawapan dia apa? Darab kan? Negatif. Positif darab negatif. Simbol dia berbeza. Simbol dia lain. Jadi bila dia lain, dia akan dapat negatif 5, negatif 16. Itu cara dia. Ni 5 negatif 16 kita dah belajar. Macam biasa tadi cikgu dah tunjuk. Macam mana nak tahu dia positif dengan negatif? Okey. Jadi jawapan dia kita tengok nombor yang paling besar. Nombor 16 ni lagi besar. Jadi kita tengok simbol dia. Simbol dia simbol negatif. Jadi jawapan dia negatif. Okey, barulah kita tolak 16 tolak 5. 16 tolak 5 dapat berapa? 11. Ya, jawapan dia adalah negatif 11. Betul. Okey, ada betul. soalan. Bagus. Ada soalan tak dekat nombor 7? Tak ada.
Okey. Aina Husna. Aina Husna ada soalan tak dekat soalan nombor 7? Tak ada, dah faham dah. Dah faham dah. Okey, seterusnya negatif 8 tambah dalam kurungan negatif 14. Selesaikan positif darab negatif. Positif darab negatif. Simbol dia lain. Positif darab negatif dapat apa? Positif. Negatif. 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 Simbol dia lain. Simbol dia lain, dia akan dapat negatif 14. Ingat. Tengok ni cikgu tulis tak apa. Negatif 8, negatif 14. Jawapan dia. Ni ada negatif, ni ada negatif. Jadi kita tulis negatif. 8 tambah 14 dapat berapa? 22. Ya, kita 22. dapat 22. Inilah jawapan dia. Jadi kena ingat betul-betul. Negatif darab negatif. Simbol dia sama. Bila simbol dia sama, dia akan dapat positif. Ini maksud cikgu sama. Kalau simbol dia lain, macam ni, positif darab negatif, dia akan dapat negatif. Okey, negatif darab positif, dia akan dapat negatif. Simbol dia lain. Ni maksud cikgu sama dengan lain. Jadinya, cikgu nak tutup kelas kita sekejap. Cikgu nak terangkan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, yang pertama dekat sini kita belajar tentang nombor. Kita kenal dulu 3 jenis nombor. Iaitu nombor bulat, nombor perpuluhan dengan nombor pecahan. Lepas tu kita pergi pula. Kita nak kenal. Kita nak kenal simbol negatif. Maksud cikgu kat sini kita nak kenal simbol negatif. Makin ke depan, makin positif. Tapi makin ke belakang, makin negatif. Okey, lepas tu kita belajar apa? Kita belajar cara nak tengok simbol sesuatu nombor. Simbol sesuatu nombor di belakang nombor tu. Yang ni cikgu terangkan. Okey, kemudian cikgu ajar apa? Cikgu ajar penambahan dan penolakan. Penambahan, penolakan. Ada 4 jenis contoh ni cikgu tunjuk dekat depan. Kamu kena tengok balik. Lepas tu kita buat apa? Kita buat 8 soalan penambahan dan penolakan. Macam mana nak selesaikan, bila jawapan dia dalam positif, bila jawapan dia dalam negatif. Lepas tu kita belajar pula di dalam keadaan pendaraban. Pendaraban. Ini adalah dia punya rule. Fahamkan dia punya rule betul-betul. Okey. Lepas tu kita buat beberapa jenis pendaraban. Kita buat ada dalam 8 juga soalan pendaraban. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada petang ini. Kita akan teruskan minggu hadapan pula. Okey, jadi sampai situ sahaja. Thumbs up sikit. Baik cikgu. Okey, bye. Okey, sampai situ sahaja. Assalamualaikum. Bye. Salam, bye. Okey. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Okey, sama-sama. Bye.